Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Saya percaya hari ini merupakan hari pertama. Ini adalah hari pertama ataupun kali pertama saya mengadakan sidang media selepas dilantik sebagai CEO bagi syarikat Sabah Football Club Sendirian Berhad ataupun Sabah FC. Dan saya minta maaf kepada rekan-rekan media semua sebab saya mengambil masa lebih kurang 1 minggu selepas pelantikan saya, baru saya dapat mengadakan sidang media. Ini adalah disebabkan oleh kedudukan sebagai CEO Sabah FC ini adalah satu kedudukan yang meletakkan saya di bawah spotlight, dan saya tidak mahu keluar kenyataan yang akhirnya akan disalahartikan sebelum saya mengetahui keseluruhan struktur ataupun peranan di dalam Sabah FC ini. Jadi hari ini saya berbesar hati untuk bersama-sama dengan rekan media semua dan mengadakan sidang media yang pertama. Pertama sekali saya ingin memanjangkan ucapan jutaan terima kasih saya kepada pucuk pimpinan negeri, kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Hajiji selaku Ketua Menteri kita yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerajui Sabah FC ini. Begitu juga dengan pemangku Presiden SAFA, Datuk Rahman Zakaria, yang juga orang yang bertanggung jawab membawa saya masuk di dalam Sabah FC ini. Dan begitu juga saya berterima kasih kepada seluruh pimpinan SAFA yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerajui syarikat ini ataupun syarikat yang akan mengendalikan tim Sabah ke Superliga pada musim hadapan. Untuk pengetahuan semua, disebabkan oleh peraturan daripada FAM dan juga AFC, kita perlu memisahkan bidang kuasa di antara SAFA dan juga entiti yang akan mengendalikan pasukan profesional Sabah ini untuk bersaing di dalam Liga Super pada musim akan datang. Dan oleh itu telah dipisahkan pengurusan Super Liga ini, Liga Super ini ataupun pasukan Sabah ke Liga Super ini, dan diletakkan di bawah Sabah Football Club Sendirian Berhad. Dan oleh itu walaupun Sabah Football Club Sendirian Berhad ini adalah masih milik penuh kepada SAFA ataupun Sabah Football Association ini, Persatuan Bola Sepak Sabah, tetapi pengurusannya hendaklah 100% independen ataupun bebas daripada sebarang campur tangan daripada mana-mana pihak, termasuklah daripada badan SAFA itu sendiri. Dan maka itu saya merasakan bahwa tanggung jawab saya sebagai CEO dalam Sabah FC ini adalah cukup berat. Dan walaupun dalam jawatan saya ataupun dalam perlantikan saya itu dinyatakan di sana bahwa gaji adalah sukarela, tetapi itu tidaklah melambangkan bahwa komitmen saya itu akan menjadi kurang disebabkan tidak bergaji, tetapi malah ini akan saya jadikan sebagai satu perangsang bagi saya untuk membuktikan bahwa tidak semestinya kita dibayar baru kita boleh berjuang, baru kita boleh berkhidmat dengan cara yang ikhlas kepada negeri kita, kelahiran kita. Ya. Jadi itu adalah serba sedikit berkenaan dengan kenapa wujudnya Sabah FC ini. Dan disebabkan oleh tuntutan peraturan baru daripada FAM dan juga AFC ini, maka saya perlu
uh, mengstrukturkan Sabah FC ini mengikut keperluan yang telah digariskan oleh FAM, terutama sekali di peringkat bahagian pentadbiran klub dan juga bahagian teknikal. Dan hari ini saya telah memanggil beberapa individu yang saya percaya semua kenal, saudara Coach Julius Ating, Coach Justin Ganai, dan juga Coach David Johnny, yang mana hari ini saya telah memberikan mereka tugasan tertentu. Dan saudara Coach Julius Ating akan mengetuai bahagian teknikal selaku tim manajer ataupun pengurus pasukan pada musim hadapan, yang juga bertindak sebagai coach. Ya, dan saudara Coach Justin Ganai bertindak sebagai pengarah technical club. Dan saudara David Johnny sebagai ketua pembangunan belia. Manakala jawatan-jawatan yang lain ini akan diisi sekurang-kurangnya, selewat-lewatnya pada minggu hadapan, sebab kita perlu memberikan keseluruhan struktur kita ini kepada FAM selewat-lewatnya 30 hari bulan November 2020. Maknanya saya masih ada masa 1 minggu untuk memenuhi semua keperluan ini. Berkenaan dengan ketua jurulatih, disebabkan oleh kekangan kita atas tuntutan garis panduan yang telah diberikan oleh FAM dan juga AFC, bahwa seseorang yang menjadi ketua jurulatih haruslah mempunyai kriteria tertentu, terutama sekali hendaklah mempunyai Pro A license kejurulatihan, yang mana untuk mendapatkan jurulatih di Sabah yang berkelayakan ini memang kita belum ada calon untuk orang tempatan. Maka saya masih mempunyai masa sehingga minggu hadapan untuk menentukan calon yang sesuai untuk kita ketengahkan sebagai ketua jurulatih. Dan saya memang sudah ada di dalam tangan saya beberapa calon yang akan kita kemukakan, dan akhirnya akan saya putuskan pada minggu hadapan siapa yang akan menerajui sebagai ketua jurulatih kita. Jadi itu saya harap rekan-rekan media semua dan juga peminat-peminat di luar sana harap bersabar dulu, biarlah saya ambil masa sedikit untuk meneliti setiap personality yang telah dihantar kepada saya. Apa yang saya boleh bagi sebagai pembaharuan kepada pentadbiran yang baru ini, pertama, Sabah FC ini adalah saya boleh bagi pengesahan di luar kotak pengaruh-pengaruh luar, termasuk pengaruh politik. Saya tidak mau pengaruh-pengaruh seperti ini akan berlaku seperti mana yang kita alami sebelum ini. Akhirnya bila pertukaran kerajaan berlaku, akan berlaku kerencatan di dalam perancangan, dan disebabkan oleh kita akan menuju ke satu alam yang baru, yaitu bukan sahaja profesional di peringkat pemain, tetapi juga di peringkat pengurusan. Maka hala tuju kita pada masa hadapan adalah untuk memberikan sesuatu yang memberikan kelebihan kepada pentadbiran, imun kepada mana-mana keadaan, sama ada politik, pandemik, dan sebagainya. Dan kita punya direction ataupun hala tuju kita adalah untuk mengembangkan bola sepak ini menjadi satu industri. Itu adalah hala tuju saya pada masa hadapan. Dan untuk peminat-peminat di luar sana, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah, disebabkan masih setia bersama-sama dengan kita, sama ada dalam keadaan susah dan senang. Dan saya percaya pembaharuan yang kita akan buat ini akan memberikan lebih banyak impak kepada kemajuan bola sepak.
Dan saya tahu antara perkara yang menjadi bualan kepada peminat-peminat di luar sana adalah berkenaan dengan maskot kita. Ya, dan saya nampak disebabkan oleh permintaan lebih 90% daripada peminat kita ingin kita kembalikan maskot kepada Rhinos, maka hari ini saya putuskan untuk mengembalikan maskot kepada Rhinos ataupun badak. Dan berkenaan jersey, walaupun belum ada keputusan berkenaan dengan warna jersey yang akan kita ataupun desain jersey yang kita akan guna, itu kita akan reveal ataupun kita akan pertontonkan semasa kenal pasti ataupun pengenalan barisan pemain kita akan datang. Tetapi saya akan pastikan bahwa kita akan menggunakan jersey keramat kita, yaitu jersey merah untuk balik pada musim hadapan. Begitu juga dengan kekangan yang berlaku sebelum ini seperti gendang, banner. Saya juga akan membenarkan penggunaan gendang dan juga banner yang sesuai di dalam stadium. Tetapi kita juga akan mengeluarkan satu garis panduan kepada peminat-peminat, terutama sekali klub-klub penyokong, supaya perkara itu tidak disalahgunakan dan akhirnya akan memberikan kemeriahan di dalam stadium maupun di luar stadium. Jadi saya harap peminat-peminat bola sepak di seluruh negeri berpuas hati. Tetapi saya juga mengharapkan supaya peminat-peminat mempunyai peranan yang penting, supaya kita masing-masing memberikan educated, orang cakap kepada education kepada kita punya peminat-peminat yang lain, supaya tidak terlalu agresif dan sebagainya. Ya, jadi sebagai klub yang baru, saya percaya kita boleh melangkah ke hadapan lebih jauh dengan perancangan bersama-sama dengan orang-orang yang berpengalaman ini. Walau bagaimanapun, sebagai orang yang baru di dalam bidang bola sepak ini, walaupun saya sudah lama dalam penjagaan, tetapi saya harap kita juga boleh mendapatkan tunjuk ajar daripada klub-klub yang sudah stabil. Kalau di Malaysia ini misalnya JDT dan juga pengurusan yang diterajui oleh TMJ. Jadi kita harap supaya kita boleh belajar bersama-sama dengan mereka, supaya akan datang kita juga boleh menjadi seperti mereka yang sudah stabil dan mempunyai tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kedudukan keuangan negeri dan juga mengharapkan ihsan daripada mana-mana syarikat yang lain untuk hidup ataupun meneruskan usaha kita. Jadi harapan saya supaya saya dan juga rekan-rekan pengurusan dalam Sabah FC ini diberikan peluang sebaik mungkin, sama ada daripada peminat ataupun daripada pemain-pemain yang akan kita pilih nanti, supaya memberikan kami kepercayaan sepenuhnya untuk mengendali tugasan ini, dan akhirnya kita boleh bersaing di Liga Super pada masa hadapan dengan lebih baik. Sebab bagi saya, walaupun kita masih berada di Liga Super pada musim 2020 ini, tetapi kita berada di kedudukan yang hampir-hampir balik ke Liga Perdana. Jadi saya tidak kata ini adalah pencapaian yang teruk. Kita masih berada 10 terbaik di Malaysia. Tetapi kita mempunyai nostalgia dan juga kita mempunyai rekod pencapaian yang lebih baik sebelum ini. Dan itu sebab saya tekankan bahwa saya lebih
kepada memberikan peluang kepada sama ada pemain ataupun pengurusan tempatan itu sendiri, kecuali kedudukan yang betul-betul kita memerlu khidmat daripada luar, barulah kita perlu mencari sama ada pemain ataupun di bahagian pengurusan daripada orang luar. Dan saya harap dengan peluang yang diberikan ini, maka kami dari bahagian pengurusan Sabah FC ini akan mampu untuk mengharumkan lagi nama negeri Sabah ini di persada bola sepak, sama ada di peringkat negara, peringkat Malaysia maupun di peringkat antarabangsa. Ya, sekian, terima kasih. Gimana dengan kontrak player yang habis bulannya itu? Kontrak player memang keseluruhan akan habis pada 30 hari bulan, dan saya masih berbincang dengan pihak pengurusan untuk menyambung beberapa player, dan juga kita akan mencari bakat-bakat yang baru. Ya. Tapi saya ingin tegaskan di sini bahwa dalam pengurusan yang baru ini kita tidak akan berikan laluan yang mudah kepada pemain-pemain untuk memberikan saingan yang lebih sehat kepada semua bakal-bakal pemain yang akan beraksi di dalam Sabah FC nanti. Ada soalan? Yang tadi ada beberapa jurulatih teknikal semua yang telah dilatih, bila dia akan mulai jalankan tugas? Semua individu yang telah saya sebutkan tadi itu akan mula menjalankan tugas seawal minggu depan. Termasuk mencari pemain? Termasuk mencari pemain, ya. Ada berita Pak bila dikasih buah next year? Bila Hazar, takwim itu. Saya ingat hujung Februari. Hujung Februari akan bermula. Jadi kita punya masa untuk submit nama-nama pemain bermula daripada Desember sampai hujung bulan Januari tahun depan. Itu adalah masa kita untuk buat pemilihan lah. Kalau pemain import itu adakah akan kekalkan yang sedia atau cari baru? Kita masih menimbang. Dan saya masih ada masa yang cukup untuk mencari pemain-pemain yang berkualiti dan sesuai dengan budget yang kita ada. Untuk musim baru ini, berapa budget Sabah FC akan spend untuk? Buat masa ini saya belum putuskan berkenaan dengan budget, sebab saya perlu berbincang dengan kerajaan negeri, disebabkan oleh kita masih bergantung sepenuhnya kepada kerajaan negeri ataupun GLC untuk menyumbang kepada kedudukan keuangan kita. Dan itu sebab buat masa ini saya tidak akan bercakap apa-apa berkenaan budget dulu, ya. Dan itu pun ada juga berita-berita akan datang yang bolehlah dikongsi dengan rekan-rekan media nanti.